Okey, Sob Masih. Nasib baik keringatan. Okey, sudah. Sekejap ya, cikgu remind dalam grup sekejap. Kejap ya. Cikgu nak remind dalam kelas sekejap. Okey dah. Alright. Dah record Cuma cikgu rasa cikgu punya internet macam slow sikit. Cikgu tutup kamera slow sikit, nampak pergerakan muka. Okey, now kita nak masuk yang ke muka surat ni lah, simbiosis. Muka surat yang ketiga. Okey, ekosistem simbiosis, muka surat yang ketiga. Betul. Cikgu dah record dah. Terima kasih atas ingatan. Okey, tengok yang pertama, simbiosis kita. Okey, kita punya simbiosis berlaku apabila dua atau lebih organism berbeza spesies. Berbeza spesies. Okey. Berbeza spesies. Sekejap, cikgu nak bagi link sekejap. Satu ni. Ya, cikgu bagi link sekejap ya. Okey. Ingatkan. Okey, dia adalah spesies yang berbeza. So, hidup hidup dalam sekitar yang samalah. Dia hidup dalam kumpulan yang sama. Macam mana nak cakap dia hidup akrab adik-adik. Dia hidup bersama. Hidup bersama, namanya simbiosis. Hidup bersama dan interact. Interact tu adalah interaksi. Berinteraksi. Okay, antara satu sama lain. Simbiosis terdiri daripada, yang pertama adalah mutualism. Okay, mutualism. Ataupun mutualisme lah. Dengar tak? Boleh? Dengar je kan? Okay. Yang kedua adalah commensalism. Satu lagi adalah parasitism. Ataupun parasit lah. Ataupun dia adalah parasit. Okey, boleh? Sampai sini okey? Nak tanya apa tak? Sampai sini nak tanya apa tak? So far so good? Boleh aja? Boleh, Anis. Anis, apa itu mutualism? Apa itu mutualism? Tahu tak? Mutualism apa? Mutualism dua-dua dapat manfaat. Mutualism tu dua-dua dapat manfaat. Jadi interaksi yang memberikan kedua-dua manfaat. Okey, manfaat kepada kedua-dua organisme. Okey, mutualism tu dua-dua dapat manfaat tau.
Okey, boleh? Kalau kat sini tengok, namanya adalah burung tiung. Ni namanya burung tiung tu, dekat kerbau tu. Jadi kita tulislah. Burung tiung. Okey, dia akan dapat makanan. Dapat makanan daripada kerbau. Okey. Boleh. Dia makan kutu lah. Ini ada kutu banyak ni. Kutu kat kerbau tu. Okey, apa yang kerbau dapat? Sebab dua-dua dapat manfaat. Ini sebetul. Jadi, kerbau akan badan kerbau akan bebas daripada kutu. Itu kebaikan dia. Okey, jadi dua-dua mendapat manfaat. Okey, boleh. Salin dulu. Dua-dua mendapat manfaat. Dah siap dah. Okey, yang nombor 2 ni, apa nama ikan ni? Siapa tahu? Cik Bakis tak nama ikan apa ni? Ikan badut. Bagus. Macam mana tahu? Oh, namanya ikan badut. Ya, betul. Jadi yang atas tu, yang ni celah-celah tu apa namanya? Yang celah-celah nama apa? Buran. Oh, dah baca ya bukunya. Bagus. So, kat sini ada buran dan juga ikan badut. Jadi kalau ikut, buran tu melindungi ikan badut. Jadi kat situ adalah buran namanya. Buran melindungi ikan badut. Daripada apa? Daripada pemangsa lah. Buruan melindungi ikan badut daripada pemangsa. Okey, boleh? Okey, dan sama, apakah ikan badut buat? Buruan dah lindungi dia. Jadi ikan badut buat apa? Ikan badut buat apa? Gesek-gesek kat situ. Dia akan membersihkan buruan. Jadi ikan badut dia akan bersihkan buran tadi. Dia bersihkan buran. Okey? Boleh tak? Tu kebaikan dia. Okey, nak tanya apa tak sampai sini? Jadi mutualism ni adalah dua-dua dapat manfaat. Okey, boleh? Cuba pergi lagi ya. Kalau ada satu lagi namanya adalah kulat dekat algae. Dekat alga tu ada kulat. Tapi kat sini tak pergilah sebab itu kurang popular kan, kita bagi yang popular sikit. Seterusnya adalah commensalism. Apa itu maksud commensalism? Hafiz, apa kan commensalism? Satu dapat manfaat, satu tak dapat. Betul. Satu dapat manfaat, satu tak dapat manfaat. Okey, jadi interaksi antara dua organism memberikan manfaat kepada satu organisma sahaja. Okey, tanpa merosakkanlah ataupun tanpa apa tu kata? Mendera. Memberi kesan buruk, betul. Tanpa memberi kesan buruk. Kepada satu organisma tanpa merosakkanlah kot je. Bolehlah ya? Merosakkan atau nak panggil apa ya? Kepada satu organisma saja tanpa merosakkan antara organisma satu lagi, atau memberi manfaat
kepada organisma yang satu lagi. Jadi satu je dapat manfaat. Satu je dapat manfaat. Tanpa merosakkan ni macam tak best lah. Tanpa apa? Memudaratkan atau tidak? Memudaratkan lah ya. Memudaratkan. Macam best sikit. Okey. Atau menguntungkan. Menguntungkan. Kadang-kadang datang macam tu lah. Ayat-ayatnya datang kemudian kan. Okey. Alright, boleh. Jadi kat sini kalau ikut commensalism ni ataupun namanya common commensal ialah organisme yang mendapat keuntungan. Dia seorang yang dapat. Kawannya tak dapat. Contohnya ni apa ni? Siapa tahu? Ikan apa ni? Ikan jerung dengan kat bawahnya yang kecil tu ikan apa namanya? Kecil tu. Ikan yu ikan remora. Bagus. So, satu ikan jerung, satu ikan remora. Apa tujuan ikan remora tu? Ikan remora tu yang kecil tu. Ikan remora buat apa? Ikan remora ni dikenali sebagai commensal. Dia yang dapat manfaat. Okey, so dia akan melekat pada ikan jerung. Dia melekat pada ikan jerung. Okey, ikan jerung tu sebagai perumah. Okey, jadi ikan jerung ni sebagai perumah ataupun host dalam bahasa Inggeris. Jadi commensal ni adalah ikan remora, ikan jerung tu sebagai perumah. Boleh? Jadi dia hanya menumpang sajalah. Betul. Ya. Dia akan melekat kat situ, dia akan mendapat makanan daripada serpihan ikan jerung. So dia akan warna lain pula. Mendapat serpihan makanan daripada ikan jerung tu lah. Jadi ikan jerung buru dia dapatlah sikit. Okey. Tapi dia tak cuci pada ikan jerung ya. Dia ikut je. Ikan jerung tak dapat manfaat apa-apa pun. Rugi je kan. Rugi je. Okey, dah siap. Salin. Boleh. Dia tumpang saja. Dia tumpang maksudnya dia melekat pada ikan jerung tu kat bawah. Jadi ikan lain nak makan pun takut kan. Jadi dia pun selamat. Nanti ikan jerung tu makan ada sisa-sisa ni, dia tumpanglah sekali. Okey dah, cuba move ya. Okey, kat bawah ni apa namanya ni? Pokok pisang. Mana pula pokok pisang? Apa? Pokok apa tu? Siapa tahu? Pernah jumpa tak kat rumah-rumah? Dah lupa dah. Namanya adalah paku pakis. Paku pakis ni sebagai commensal. So dia menumpang kepada mana? Menumpang atas pokok. Ataupun kita kata celah-celah pokok lah. Celah-celah dahan pokok. Jadi dahan pokok ni sebagai perumah. Sebab perumah tu tak dapat apa-apa. Ditumpang saja. Dia tumpang untuk apa sebenarnya? Hafiz tahu tak Hafiz? Kenapa dia tumpang? Untuk mendapatkan cahaya matahari. Betul. Untuk mendapatkan short form cikgu. Untuk dapatkan cahaya matahari. Betul. Kena tulislah matahari. Kan cahaya lampu pula. Cahaya matahari. Jadi dia tumpang kat celah-celah tu, dia tak rosakkan perumah, tetapi dia tumpang untuk dapatkan cahaya matahari. Senanglah kan? Dikenali sebagai commensal dikenali sebagai commensal. Okey, dah salin ke? Dah, boleh cikgu move lagi. Kita nak masuk parasit pula. Ke belum lagi? Sikit lagi. Salin. Boleh. Silakan. Alamak, siapa tak masuk ni?
Semua dah masuk dah. Assalamualaikum cikgu. Siapa ni? Nantilah cikgu. Nantilah. Okey, dah siap? Okey, bagus-bagus. Jom kita masuk yang seterusnya. Parasit pula, parasit. Parasit interaksi antara dua organisme yang memberikan manfaat kepada satu organisme sahaja. Memberikan manfaat kepada satu organisme sahaja tetapi memudaratkan. Memudaratkan satu lagi ataupun merugikanlah. Merugikan organisma yang satu lagi. Okey. Memudaratkan. Dia bunuhlah pula. Tak ada apa-apa pula ya. Okey, contoh yang pertama ni apa? Ialah organisma organisma yang mendapat untung. Ini namanya parasit. Jadi yang dapat untung ni namanya parasit. Okey, yang tak dapat untung namanya ialah perumah. Perumah dalam bahasa Inggeris adalah host. Okey, boleh. Okey, kutu apa namanya tu? Tu namanya kutu. Kutu apa tu? Siapa tahu? Kutu apa? Kutu sajalah list. Kutu sajalah namanya. Okey, ni namanya kutu tau. Kutu ni parasit. Kutu kat kepala kita tu parasit. Kutu ni sebagai parasit. Kita ada sebagai parasit lah ni. Pada kucing ke, pada orang ke, dia parasit. Jadi dia akan menghisap darah. Ni kutu manusia ni. Okey. Manusia. Mungkin juga haiwan. Manusia dan haiwan ni sebagai perumah. Macam tu. Boleh. Ada lagi tak? Siapa tahu lagi apa lain? Lain-lain mungkin kita boleh kata cacing pita. Cacing pita. Cacing pita ya. Okey, dah salin. Dah siap. Kita nak habis sikit lagi ni. Sikit lagi nak habis. Lepas tu dah nak buat latihan sikit. Okey, kita nak masuk yang seterusnya, mangsa dan pemangsa. Okey, mangsa dan pemangsa. Okey, kita nak masuk mangsa dan pemangsa, persaingan. Okey, kat sini kita melibatkan satu organisme yang makan organisme yang lain. Yang makan organisme yang lain. Okey, ni adalah mangsa. Yang bawah ni adalah pemangsa. Pemangsa tu makan orang lain. Predator. Okey, lepas tu ada persaingan kat sini. Ada persaingan. Jadi persaingan berlaku apabila organisma dalam satu habitat dia akan compete. Compete tu apa Melayu? Bersaing, sorry. Bersaing. Bersaing untuk mendapatkan makanan. Ataupun bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Keperluan asas yang terhad. Kalau tak terhad, dia tak bersaing lah. Sebab terhad lah dia bersaing. Tak cukup makanan. Seperti kalau pokok tu cahaya matahari. Kalau pokok lah. Ruang, macam kita belajar darjah 6 dulu. Okey. Air, makanan. Okey, pasangan. Dan juga wilayah. Wilayah. Untuk bersaing perkara berikut. Okey, boleh? Sampai sini okey tak? Nak tanya apa tak guys? Alright ke? Nafi ke Dafiz? Boleh?
Faham ke? Faham? Boleh je? Okey, kita nak masuk pula kawalan biologi. Apa itu kawalan biologi? Sekarang ni kita banyak guna racun. Jadi racun ni tak bagus, jadi kita nak guna biologi. So, bila masa ni, kawalan biologi adalah satu kaedah menggunakan pemangsa semula jadi. Pemangsa semula jadi. Okey. Jadi, di sesuatu kawasan. Pemangsa semula jadi untuk mengawal sesuatu kawasan. Untuk mengawal di sesuatu kawasan. Betul tu. Mengawal apa? Mengawal dia punya yang dia tak nak lah. Yang dia tak nak lah. Mungkin tikus ke? Dikawal lah tikus. Okey, burung hantu dipelihara di ladang sawit untuk mengawal apa? Untuk mengawal apa? Burung hantu makan apa? Naura, burung hantu makan apa? Yusuf? Tikus. Okey, tikus. Betul. Kumbang kura-kura? Kumbang kura-kura makan apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Kumbang kura-kura. Kumbang kura-kura yang macam ladybird tu lah. Tahu ladybird kan? Yang belang-belang warna putih merah. Ladybird tu macam ni, yang ada kepala semua tu kan, yang macam belang-belang tu, belang-belang pula, bulat-bulat tu. So dia sebenarnya makan kumbang kura-kura. Dia makan aphid namanya. Pernah dengar tak aphid? Aphid ni lah perosak tumbuhan. Kalau korang perasan dekat daun-daun kan ada warna putih-putih, perasan tak? Pernah perasan tak daun warna putih-putih? Jadi kumbang kura-kura ni dia makan benda-benda putih tu supaya daun tu okey lah kan, boleh hidup. Tu namanya aphid. Dia makan aphid warna putih tu. Pernah nampak tak guys? Yusuf pernah nampak tak Yusuf? Pernah nampak? Pernah ya? Okey. Itik ternakan di sawah padi. Itik ternakan ni kawal apa? Pernah? Itik ternakan dikawal apa? Siapa tahu? Itik ternakan. Pernah tengok tak itik ternakan macam mana? Biasa kau ternak kat mana ni? Diternak kat sawah padi. Dia untuk makan siput perosak. Perosak seperti siput. Kalau tak siput nanti dia akan makan padi. Ataupun mungkin ada serangga kat situ. Jadi sebab tu kalau zaman cikgu dulu dia ada bela itik lah. Selain itik tu boleh makan, itik tu juga akan makan perosak kat situ. Okey. Dah nak salin dah? Dah siap belum? Itik makan siput? Ya, itik makan siput. Mungkin anak-anak siput, tapi siput sawah dia tak macam siput besar tu. Siput kecil-kecil je. Tapi siput besar pun dia makan je. Memang dia punya bibir dia tu kuat kan. Macam burung. Okey, apakah kebaikan dia? Yang pertama, lebih mesra alam. Taklah rosak pakai racun, rosak. Lebih murah. Kena tulis lebih. Jangan sebut murah je, lebih murah. Okey. Satu lagi, tidak menjejaskan kesihatan manusia. Kesihatan manusia. Jadi tidak menjejaskan kesihatan kita lah. Itu kebaikan dia. Okey, ada juga kelemahan dia. Nanti tengok apa kelemahan dia. Salin dulu.
Salin dulu. Apakah kelemahan dia? Dah. Okey. Tengok masuk kelemahan dia apa? Okey, kelemahan yang pertama adalah mengambil masa. Mengambil masa lama lah untuk dia berkesang. Okey, yang kedua mungkin juga keseimbangan ekosistem terganggu. Kenapa terganggu? Sebab mungkin dia akan banyak makan siput tadi. Siput pun akan kurang. Ataupun bela burung hantu, tikus akan kurang. Jadi dia mengganggulah sistem ekosistem kita. Kalau kurang salah satu tak boleh lah guys. Macam tu lah. Salin-salin dulu. Kita nak masuk soalan sebenar nanti. Soalan yang cikgu bagi tadi. Dah. Okey kita nak buat. Cikgu minta buat print sikit tadi Kita nak print yang buat latihan je. Tak print semua pun. Takut korang nanti print banyak-banyak. Siam pula. Nak buat ini je. Yang atas tu korang dah mahir dah. Okey ada? Boleh? Nampak? Okay, semua dah ready? Ready dah? Cikgu nak try buka kamera lah. Okey tak? Lag tak kalau cikgu buka kamera? Okey je kot Tapi macam lag sikit kan? Cikgu test. Dia lag sikit lah guys. Cikgu tutup kamera. Okey, yang pertama. Ni better sikit. Tengok soalan yang pertama. Raja menunjukkan saling bersandar antara hidupan dengan persekitaran. Hidupan dengan persekitaran ni bersandar namanya. Tengok ada itik, ada ikan, ada pokok-pokok. Antara berikut manakah paling sesuai untuk menggambarkan rajah satu ini? Kita nak panggil dia sebagai apa ni? A, B, C, D. Nafis. Okay, Ira nak cuba Ira. Ira Safia. Agaknya apa jawapannya? Hubungan antara mereka ni, interaksi antara mereka dikenali sebagai apa? Cik Balkis kata? A, B, C, D. Habitat. Habitat tempat tinggal. Maksudnya hitik berhubung dengan ikan ke, dengan pokok ke apa-apa. Kalau habitat tu tempat tinggal dia je. Dengan berudu, dia hubungan antara mereka namanya adalah ekosistem. Jadi kalau katakanlah itik makan banyak ikan, dia akan mengganggu ekosistem. Sebab mereka ni mempunyai fungsi masing-masing. Walaupun siput ni tak bagus, tapi siput pun ada fungsi dia. Dia akan makan benda-benda yang tak bagus kan. Jadi dia akan mengganggu ekosistem. Ini namanya adalah hubungan ekosistem. Okey, nombor 2. Antara berikut yang manakah dipadankan dengan betul? Nombor 2, A, B, C, D. Nombor 2.
Apa jawapannya rasa-rasanya? Kiambang hutan habitatnya. Ya ke? Rumput lumpai tundra? Bukan. Beruang kutub gurun dah salah dah. So yang tepat sikit ni adalah kulat tertumpai pada pokok. Ni jarang-jarang tanya ni. Tak apa, kita abaikan yang tu. Okay, nombor tiga. Menunjukkan taburan 4 jenis organisma PQRS di sebuah habitat. Okey, berdasarkan Raja 2, organisma manakah merupakan pengguna sekunder? Pengguna sekunder tu adalah pengguna yang nombor 2. Mula-mula primer. Primer makan pokok. Sekunder ni makan haiwan lain. Okey, so agaknya manakah merupakan pengguna sekunder? Awak rasa apa? Kalau tengok piramid, yang paling bawah apa? Yang paling bawah adalah pengeluar. Pokok paling banyak ni kat bawah. Jadi pokok adalah pengeluar. Yang kedua baru primer. Yang ketiga baru sekunder. Lepas tu baru tertier. Jadi kalau tengok paling banyak, macam S paling banyak ni adalah pengeluar ni. Kan? Pengeluar kan? Okey, lagi nombor 2 apa nombor 2? Tapi ni haiwan saja menunjukkan 4 jenis organism. Oh, okey. Cuba kita list. S ada berapa S? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lagi P ada 1, 2, 3, 4, 5. P ada 5. R 1, 2 je. Q 1, 2, 3, 4. Logiknya manakah yang sekunder? Mana? 5? Q kan? Ni kalau ikut pengeluar ni kan? Tak? Ni pengeluar kan? Pengeluar, yang ni adalah primer, yang ni adalah sekunder. Okey, boleh faham? Yusuf betul Yusuf. Nombor 4. Macam tu lah. Jadi ingat piramid ni. Piramid paling banyak kat bawah adalah tumbuhan. Pengeluar. Okey, nombor 4. Menunjukkan beberapa proses terlibat dalam kitaran karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Besarkan sikit. So, apakah proses yang mewakili S, T dan U? S, T dan U. Tengok tu. Kilang tu menghasilkan apa? Tengok T. Tengok T. Kita tengok kilang dulu. Kilang menghasilkan apa? Adakah kilang menghasilkan fotosintesis? Adakah kilang menghasilkan respirasi? Tak, respirasi pernafasan. Ni salah kan? Automatic A lah, senang. Tengok yang senang. Macam tu cara dia. Okey, boleh? Okey, kita move lagi. Alright, jom. Okey, Raja menunjukkan satu seratan makanan. Kelapa sawit pengeluar, primer. Okey, soalannya adalah berdasarkan rajah yang manakah boleh mewakili P dan Q? Tandakan right. Okey, P apa P? Makan pokok. Siapa makan pokok? Habis. Mana makan pokok? P makan pokok tu makan sawi. Mana satu? Mana makan pokok? Manakah yang makan daun pokok? Beluncas? Betul Naura, beluncas. Okey, Nafi betul Nafi. Okey, nombor 2 Q. Q ni adalah tertier. Sekunder, primer, sekunder, tertier. Agaknya apakah Q? Q tu ular ya. Burung makan ular, ular makan burung. Burung kecil lah. Kalau burung lang tu tak, ular lah. Tekan harimau kot ya. Harimau boleh makan burung ke terbang? Ular lah, ular. Okey, next. Seterusnya, tuliskan benar ataupun palsu pernyataan ini. Okey, aliran tenaga bermula daripada belalang ke haiwan Q. Bermula daripada belalang ke haiwan Q. Adakah betul? Betul ke salah? Sepatutnya bermula daripada mana? Bermula daripada pokok sawi. Ini bagi tenaga sepatutnya. Jadi ini adalah palsu. Burung merupakan pengguna sekunder.
Burung sekunder, betul tak? Burung sekunder. Okey, betul. Benar. Benar. Okey, next. Seterusnya. Raja dia menunjukkan situasi di sawah padi yang diancam oleh tikus. Ni tikus ni. Okey, soalan apa sekarang ni? Sekiranya anda ingin menggunakan kaedah semula jadi untuk mengawal tikus ini, apakah kaedah digunakan? Okey, siapa ingat lagi namanya? Kaedah apa tadi? Seorang tulis kaedah apa? Kaedah kawalan. Kawalan apa? Satu lagi perkataan. Apa nama orang? Kaedah kawalan biologi. Sebaik betul. Kaedah semula jadi kawalan biologi. Betul. Okey, dah. Seterusnya, terangkan bagaimana populasi tikus dapat dikurangkan dengan menggunakan kaedah dinyatakan di atas. Okey, memelihara beberapa ekor. Nak pelihara apa ni? Nak ala tikus. Burung hantu, betul. Burung hantu. Di sawah padi, hal ini kerana burung hantu makan tikus. Okey, makan tikus. Okey. Okey, sekarang ni nyatakan dua kelebihan. Siapa ingat lagi apa kelebihan yang pertama? Tidak menyebabkan pencemaran lah, sebab tak ada racun. Tidak menyebabkan pencemaran. Kalau kita racun tikus nanti ada cemaran. Kos lebih murah. Betul. Kos lebih murah. Okey dah, salin dulu sampai situ. Kos lebih murah ya. Sebab makanan dia makan tikus dah, tak payah nak pergi makan. Kalau racun mahal lagi nak beli. Okey, dah siap? Boleh cikgu move? Okey, seterusnya dia beritahu bahawa apakah jenis interaksi ni antara burung hantu dengan tikus tadi? Okey, Nora, apa jawapannya? Apa? Pemangsa dengan? Mangsa dan pemangsa. Betul, mangsa dan pemangsa. Mangsa, pemangsa. Tu hubungan dia ya. Mangsa, pemangsa. Okey. Lagi. Kaedah kawalan biologi juga digunakan ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi haiwan perosak. Okey, berdasarkan maklumat di atas, nyatakan pemangsa. Okey, apakah pemangsa digunakan kat sini? Burung hantu lah. Sebab dekat kelapa sawit banyak tikus. Okey, mangsa kita adalah tikus. Itu yang banyak pun. Senang sangat. Okey, dah ke? Cikgu teruskan? Kalau cikgu laju beritahu. Sebab soalan simple-simple je. Okey, 3 menunjukkan sekumpulan organisma suatu habitat. Okey, ada tumbuhan, ulat beluncang, katak, belalang dan sebagainya. Okey, soalannya kata binakan sebanyak mungkin rantaian makanan menggunakan anak panah. Okey, rantaian pertama. Apakah yang boleh kita buat? Contoh. Nafi nak bagi satu contoh? Satu mesti start dengan tumbuhan lah. Ingat anak panahnya mesti menghala ke haiwan ya. Yang pertama tumbuhan. Belalang. Okey, katalah tumbuhan belalang dulu. Okey, kita buat tumbuhan. Kita buat belalang. Okey, tumbuhan belalang. Tak kisahlah kalau nak beluncah dulu ke boleh juga. Okey, lepas tu burung pipik. Lepas itu helang. Okey, ini namanya rantaian makanan. Namanya adalah rantaian makanan.
Okey guys, cuba korang tarik satu lagi contoh. Apakah cadangan lain yang korang boleh buat? Yusof ke? Anis ke nak try? Afham ke? Danish? Irdina ke? Rani ke? Kilfi. Miza nak try dah. Okey. Badisha boleh? Umairah pun boleh? Satu je nak. Nafi dah habis. Dah cadangan? Apa? Tumbuhan berluncas burung pipit. Burung pipit. Betul? Katak. Okey, katak betul. Katak. Lepas katak, helanglah. Burung kecil tak makan katak, helanglah. Betul. Okay, Yusuf kata tumbuhan berluncah katak elang. Okay, sama Yusuf. Sama dengan cikgu. Ada lain tak? Ada cadangan lain? Dia nak berapa ni? Bina satu rantaian sebanyak mungkin. Takkanlah. Ni 4 markah, 4 lah kot bagi. Banyak sangat tu. Ada lain tak? Naura ada dapat idea tak? Yang lain-lain. Apa lagi? Kalau kita buat tumbuhan, lepas tu belalang, berluncah burung pipit. Oh, boleh juga. So, belalang, katak, helang. Tu Nora cakap adalah tumbuhan berluncas, burung pipit dan helang. Okeylah tu. Cukuplah 4 dah. Dan sebagainya lagi lah, korang boleh tulis sendiri yang logik-logik lah ya. Ini dikenali sebagai rantaian makanan. Okey, nak salin? Salin. Tak ada masalah, salin. Salin cantik-cantik sikit. Okay dah? Kita teruskan Okey, kalau macam ni namanya adalah, kalau tadi tu namanya rantaian makanan. Kalau ni namanya apa ni? Siratan makanan. Betul. Namanya, ada kat sini pun. Tak ada. Ada kat sini lah. Patut pun aku boleh jawab. Tak acil lah ni. Okey, seterusnya tumbuhan. Tak apa ni atas tu? Beluncah dah ada, belalang lah. Okey, lagi atas ni? Katak ada apa tak ada? Burung pipit. Okey, burung pipit. Korang buat spelling penuh tau. Okey dah. Okey, tinggal satu lagi soalan. Ngam-ngam kita hari ni. Okey, ini dia beritahu bahawa nyatakan pengeluar. Berikan jawapan anda. Pengeluar kita apa? Tumbuhan. Senang sangat. Jadi tumbuhan. Berikan sebab kenapa namanya tumbuhan. Kenapa pengeluar tu tumbuhan? Kenapa tak pengeluar tu lembu ke? Sebab kita makan lembu. Sebab apa guys? Siapa tahu? Kenapa tumbuhan tu dianggap sebagai pengeluar? Kenapa lembu tu bukan sebagai pengeluar? Apa logiknya? Alamak, cikgu punya gambar lambat lah. Apa Yusuf? Kenapa Yusuf? Sebab
lembu tak boleh membuat makanan sendiri. Boleh ke lembu buat makanan sendiri? Tak boleh. Pengeluar ni dia mesti kena buat makanan sendiri. Sebab tu namanya pengeluar. Jadi, kat sini adalah tumbuhan sebenarnya menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Itulah sebab dia. Okey. Kalau tak ada sebab ni, tak boleh lah dia menghasilkan dia. Okey guys, siapa yang nak tanya apa tak? So far so good? Boleh ke? Boleh? Okey, kalau boleh okey. Cikgu nak buat teka-teki sikit. Cikgu akan pilih beberapa soalan yang cikgu rasa penting dan kita buat ekosistem. Sekejap ya. Ya ini. Saja kita test ya. Kita test tengok sikit. Apakah proses P? Cuba tengok betul-betul. Apakah proses P? Okay guys. Sila jawab. Apakah proses P? Bedik. Proses P ni tengok ni. Daripada pokok jadi awan tu. Maksudnya pokok tu ada air. Pokok membebaskan air, namanya apa proses ni? Dia melalui daun. Dia buang melalui daun. Bermula dengan huruf T. Dia buang. Transpirasi. Transpirasi ni pokok menghasilkan air. Respirasi bernafas susuk lain. Respirasi memerlukan oksigen. Kalau sebut respirasi tu bernafas. Ni bernafas. Respirasi tu bernafas. Okey, boleh. Jadi pokok juga dia membuang air melalui daun. Sebab apa? Daun banyak sangat air. Kenapa dia buang air? Sebab air daripada akar banyak ambil kan. Dia selalu banyak air, dia akan buang airnya. Okey, proses Q pula. Mana Q? Ni proses Q. Naik juga ke atas. Apakah nama proses Q? Ni betul, ni respirasi. Respirasi bernafas je. Betul ke respirasi bernafas ni keluar air? Betul tak? Macam mana dia keluar air tu? Macam mana keluar air? Cuba korang tadah tangan, korang bernafas pada tangan. Korang buat macam tu. Korang rasa tangan ada air. Jadi pernafasan kita sebenarnya menghasilkan air. Jadi air tu naik ke atas lah. Namanya respirasi. Okey guys, boleh ke? Cikgu rasa cukup lah untuk malam ni.